Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Nazri Kahar dalam agenda Wani pada malam ini. Fenomena kepala air ataupun pusaran air yang seringkali kita lihat berlaku di kawasan rekreasi, air terjun, jeram dan sungai seumpamanya berlaku sejak akhir-akhir ini kerap kali melibatkan orang ramai dan ada yang terkorban, masih ada yang hilang dan juga kerosakan harta benda di kawasan sekitaran. Kerana mungkin ramai terlepas pandang bahawa kawasan-kawasan rekreasi sebegini memang sebenarnya berisiko untuk berlakunya fenomena kepala air ataupun pusaran air apabila berlakunya hujan lebat di hulu sungai ataupun kawasan rekreasi yang terlibat. Jadi, apakah perkara yang perlu diberi perhatian oleh orang ramai, para pelancong dan juga mereka yang menguruskan kawasan rekreasi sebegini supaya kita dapat mengurangkan kehilangan nyawa ataupun mengelakkan kehilangan nyawa ataupun kehilangan orang tersayang dan apatah lagi dapat mengurangkan kehilangan harta benda jika ada struktur ataupun perkara-perkara yang dibina di kawasan sekitar kiri kanan kawasan sungai ataupun jeram ini. Jadi untuk melihat perkara ini dengan secara yang lebih saintifik ataupun lebih jelas, kami mengundang seorang pakar hidrologi pada malam ini, Dr. Frankie Marcus Etta, Pensyarakanan Pusat Kajian Pembangunan Sosial dan juga Persekitaran FSSK Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat petang Dr. Frankie, terima kasih kerana sudi bersama saya Nazri Kahar pada malam ini. Ya, selamat petang. Okey, mungkin sebagai permulaan Dr. Frankie, apa yang dimaksudkan apabila kita sering dengar berlakunya fenomena kepala air di kawasan jeram, air terjun ataupun sungai ataupun pusaran air yang begitu deras yang menyebabkan orang yang berada di sekeliling akan dihanyutkan ataupun dibawa air sehingga mereka hilang dan mungkin kehilangan nyawa. Jadi mungkin secara saintifiknya ataupun tafsirannya, apa sebenarnya kepala air dan juga pusaran air ini? Okey, terima kasih Nazri. Okey, kalau ikutkan konsep yang kita panggil apa itu pusaran air ataupun kepala air yang fenomena ataupun bencana alam yang sering melanda negara Malaysia akhir-akhir ini, kalau kita lihat kepala air ataupun dalam istilah lainnya orang kata aliran deras yang aliran ataupun gelombang air yang datang secara tiba-tiba dengan kuantiti dan volume yang tinggi melalui satu-satu kawasan aliran khususnya yang berlaku di kawasan hulu sungai yang boleh disebabkan oleh kejadian hujan lebat di peringkat hulu sungai itu sendirilah. Jadi kejadian kepala air ini biasanya berlaku dalam tempoh yang singkat. Kadang-kadang tidak sempat pengunjung ataupun pelancong-pelancong yang datang di kawasan-kawasan rekreasi ini untuk membuat satu keputusan untuk menyelamatkan diri jika berlaku masalah fenomena kepala air. Okey, okey, teruskan Dr. Frankie. Ya. Kalau boleh saya tambah lagi, biasanya kepala air ini dia boleh berlaku secara semula jadi dan juga dia boleh berlaku disebabkan ejen-ejen lain yang boleh menyumbang ataupun menguatkan lagi volume kepala air itu berlaku di dalam suatu kawasan lembangan sungai yang itu berpunca daripada pembentukan empangan semula jadi. Biasanya pembentukan empangan semula jadi ini berlaku disebabkan oleh kumpulan ataupun aliran-aliran puing terkumpul di kawasan hulu sungai, yang mana kita tahu hulu sungai ini mempunyai kawasan yang dari segi morfologi sungai itu dia mempunyai bentuk muka bumi yang sempit ataupun kita klasifikasikan sebagai bentuk V, yang mana mudah untuk aliran-aliran puing ini membentuk satu empangan semula jadi, dan apabila terbentuknya empangan semula jadi itu dengan satu kuantiti ataupun takungan air yang besar, dan apabila hujan lebat datang, dia boleh memecahkan struktur empangan semula jadi itu dan boleh menyebabkan volume ataupun kepala air yang berlaku pada masa itu akan menjadi lebih orang kata ganas dan deras. Ini yang boleh menyebabkan masalah-masalah apa saja yang melalui ataupun menghalangi laluan kepala air itu tadi boleh diangkut pergi bersama kepala air itu sendiri.
Okey, fenomena kepala air ini Dr. Frankie katakan tadi ia boleh dikategorikan dua, iaitu secara semula jadi ataupun ada ejen-ejen yang mempengaruhi seperti kayu kayan ataupun puing-puing yang menghalang pergerakan air, akhirnya ia membentuk empangan ataupun membentuk takungan air yang mungkin menyimpan volume ataupun kapasiti air yang tinggi, dan akhirnya apabila hujan lebat air ini akan terlepas dan akan membadai apa sahaja yang berada di laluan air tersebut. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang berlaku sebenarnya dari fakta sainsnya apabila ia melalui kawasan yang akan menjadi tumpuan orang ramai yang mungkin split second ataupun dalam waktu masa yang begitu pendek mereka tidak sempat melarikan diri, tetapi volume air yang besar dengan segala mungkin sampah sarap, kayu kayan yang ada dalam laluan itu akan membadai kawasan dan akhirnya mereka tidak sempat menyelamatkan diri. Jadi apa sebenarnya proses yang berlaku dalam laluan itu? Okay. Apabila berlakunya fenomena ataupun kejadian kepala air ni, kita tahu dari segi kekuatan arus dan juga volume air yang dilepaskan dalam satu tempoh masa yang singkat itu, dia mempunyai keupayaan untuk menghakis, dia mempunyai keupayaan untuk menarik masuk apa saja halangan yang dilaluinya, ada masuk ke dalam pusaran air tersebut, dan tebing-tebing sungai yang orang kata yang tidak stabil itu, dia boleh menyebabkan hakisan dan juga pokok-pokok yang berada di sekitar kawasan tebing itu juga boleh turut dimasukkan sekali. Ini disebabkan apabila berlakunya aliran air yang deras ini ataupun kita panggil sebagai kepala air ini, volume ataupun jisim kandungan air yang mengalir dalam satu-satu kawasan aliran itu, dia sudah mempunyai pelbagai campuran sedimen yang kita panggil sedimen-sedimen yang ada yang terampai, ada juga sedimen yang mengalir di dasar sungai itu sendiri dan membentuk turbulen ataupun pusaran-pusaran air itu. Jadi boleh menyebabkan kuasa untuk menarik, untuk menghakis. Jadi itulah kenapa bahayanya bila berlaku kepala air ini, sama ada orang ataupun pelancong yang terkena dengan laluan air kepala air ni, dia boleh ditarik. Selain daripada ditarik, dia juga boleh ditolak oleh keadaan arus yang berganda-ganda deras daripada aliran yang biasa dia. Dr. Frankie, adakah kita boleh membuat simulasi kepala air dan juga pusaran air ini di kawasan jeram, di kawasan air terjun ataupun kawasan rekreasi ini sebelum ianya berlaku, dan ia boleh memudahkan pihak pengurusan misalnya PBT yang menguruskan kawasan tersebut melengkapkan sistem amaran awal mereka? Okay, dari segi saintifik dia sebenarnya kajian berkaitan dengan kalau lihat kepala air ni memang terlalu susah untuk kita nilai secara saintifik. Misalnya kalau dalam hidrologi itu sendiri, kalau untuk kita mengetahui satu-satu volume air yang melalui dalam satu kawasan sistem saliran itu, ada beberapa parameter yang kita perlukan, misalnya kelajuan air itu sendirilah antara parameter utama yang kita perlu dapatkan sebelum mendapatkan berapa kuantiti ataupun discharge yang boleh dilepaskan untuk satu-satu tempoh kejadian hujan. Jadi bila berlaku di kawasan jeram, diakui memang sukar ataupun tidak ada instrumen yang boleh mengeluarkan maklumat yang tepat sekarang ni. Sebab saya sendiri terlibat dengan sukat luar JPS, iaitu mengukur kuantiti ataupun luahan sungai di beberapa sungai di Kuala Lumpur, dan sebelum tahun lepas, 2 tahun lepas di beberapa negeri. Kawasan-kawasan kalau kita lihat kawasan-kawasan yang jeram misalnya, yang mempunyai arus yang orang kata dia mempunyai ciri-ciri yang berombak, dia mempunyai turbulence. Jadi alat yang kita gunakan untuk mengukur volume ataupun discharge sungai itu memang sukar untuk kita memperoleh data yang tepat. Kadang-kadang maksudnya data dia hilang. Dia susah nak dapatkan. Jadi untuk contoh bila kita melihat, kita berpandangan supaya majlis perbandaran ataupun pihak-pihak yang bertanggungjawab
dapat membuat satu orang kata mekanisme ataupun kajian untuk menyelesaikan ataupun mengurangkan ataupun menambahkan ilmu kepada pengguna tentang maklumat kepala air ni mungkin agak sukar bila di kawasan hulu ni. Cuma ada indikasi lain yang boleh digunakan sebagai tanda ataupun amaran yang boleh diberikan kepada pengguna ataupun pelancong yang datang ke kawasan rekreasi itulah. Ya, Dr. Frankie, isunya sekarang apabila isu ini ataupun fenomena ini sudah pun meragut nyawa, mungkin sebelum ini kita tidak pernah dengar ataupun jarang sekali kawasan-kawasan ini berlaku kepala air yang besar dan menyebabkan kehilangan nyawa dan ramai yang hilang, sampai kita dengar ada pendaki misalnya tidak ditemui lagi di Perak, dan ada yang sudah pun ditemui dengan cebisan mayatnya ataupun berpisah, amat menyedihkan. Tetapi untuk bergerak ke hadapan dan untuk jangka masa pendek dan sederhana misalnya, apa yang boleh kita lakukan? Okey, bila kita melihat bagaimana kita nak menyelesaikan ataupun mengurangkan, yang paling suka menggunakan konsep mengurangkan berbanding kita menyelesaikan secara tuntas permasalahan ini, sebab diakui fenomena kepala air ini adalah boleh dikatakan fenomena yang berlaku secara semula jadi. Jadi untuk kita menuntaskan isu-isu yang seperti ini adalah dia berbalik semula kepada pengguna ataupun pelancong-pelancong yang datang ke kawasan-kawasan rekreasi, khususnya di kawasan-kawasan rekreasi air yang berjeram. Ya. Betul. Jadi bagaimana mungkin pendekatan yang kita boleh cadangkan untuk tiga komponen jangka pendek, jangka panjang, jangka sederhana dan juga panjang ini. Yang pertama sekali, mungkin dari segi jangka pendek dia, kita boleh meningkatkan pengetahuan kepada para pengguna ataupun sesiapa saja masyarakat di Malaysia ini berkenaan dengan fenomena kepala air itu sendiri, menggunakan aplikasi yang ada. Macam sekarang ni kita banyak menggunakan telefon bimbit kan, setiap orang menggunakan telefon bimbit. Jadi mungkin ada yang tahu ataupun tidak tahu, penggunaan aplikasi rent alarm itu sangat membantu untuk kita melihat kedudukan hujan semasa. Maksudnya dia boleh lihat dalam aplikasi itu, kita boleh lihat dalam tempoh 5 minit sebelum kita boleh tahu kedudukan hujan itu. Jadi mungkin pendekatan ini, pemahaman ini, pengetahuan ini boleh didedahkan kepada masyarakat Malaysia. Okay, yang seterusnya mungkin kita boleh lihat dari jangka pendek itu mungkin agensi-agensi yang terlibat di kawasan-kawasan yang mempunyai kawasan-kawasan rekreasi jeram ini, mereka meningkatkan tahap orang kata pemeriksaan amaran awal tu. Maksudnya mungkin dari segi papan tanda misalnya. Ya, siren misalnya. Siren. Tapi kita akui kawasan-kawasan yang seperti ini luas. Satu dia luas dan juga mungkin dari segi sumber tenaga. Ya, kawasannya agak ke dalam sedikit ya. Agak jauh, dan juga kawasan-kawasan ini kadang-kadang ada yang kalau kawasan itu contoh diwartakan sebagai hutan simpan, mungkin dia ada pintu masuk yang berbayar, itu mungkin dari segi utility dia itu mungkin sampai di kawasan itu. Dan kalau kawasan-kawasan yang selain daripada tempat yang tidak diwartakan secara sah itu, mungkin dari segi papan tanda itu kurang, mungkin tak ada langsung, dan juga dari segi sistem amaran tu lagilah tak ada. Sebab tu dari sini saya suka sangat berkenaan dengan isu kepala air ini, saya suka sangat menekankan bahawa kesedaran masyarakat itu sendiri berkenaan fenomena ini. So kita lihat untuk jangka sederhana ini, fenomena kepala air ini mungkin kita boleh bawa masuk penggunaan teknologi terkini, iaitu IR 4.0 ini, misalnya penggunaan sistem amaran awal. Kalau di Malaysia ni sistem amaran awal banjir tu dah ada. Sebab ketersampaian ataupun kemudahan kita untuk membuat sistem-sistem ini, ketersampaian kita itu ada. Tapi bila di kawasan jeram ini mungkin berlainan sedikit. Dari segi ketersampaian kita mungkin itu menjadi halangan untuk kita menggunakan sistem amaran awal untuk kepala air ni lah. Tapi mungkin boleh diusahakan dengan, mungkin kalau tahun-tahun mendatang nanti mungkin ada alat-alat yang mungkin lagi lebih friendly user yang boleh digunakan di kawasan-kawasan terpencil, mungkin kita boleh buat. Dan juga
perlu bila ada kawasan-kawasan yang jeram atau kita akan tahu kawasan itu akan sentiasa dikunjungi oleh ramai pengunjung pada hujung minggu ataupun cuti-cuti umum dan juga cuti perayaan. Jadi perlu ada uh, penyelenggaraan daripada majlis tempatan ataupun di bawah Jabatan Perhutanan, agensi-agensi yang terlibat untuk membuat penyelenggaraan berkala menggunakan alat yang juga berteknologi, misalnya drone misalnya. Jadi penyelenggaraan ini, dalam konteks penyelenggaraan ini juga kita boleh lihat dari aspek pemantauan kawasan sekitar lembangan itu sama ada mengalami kacau ganggu ataupun tidak. Sebab kacau ganggu inilah yang boleh menyebabkan terbentuknya penghasilan puing-puing kayu yang boleh membentuk empangan semula jadi itu, dan juga boleh menyebabkan volume ataupun kuantiti air yang dilepaskan itu akan menjadi lebih orang kata lebih ganas. Okey, jadi biasanya kalau kepala air memang tidak boleh dinafikan dia elak, sebab dia akan turun dari kawasan hulu dan juga ke kawasan hilir melalui curug-curug sungai yang ada di kawasan hulu. Secara semula jadi dia tidaklah seganas yang boleh menyebabkan kalau ada halangan yang contoh konkrit, struktur yang dibina di kawasan hulu itu boleh orang kata dia bawa sekali, dia runtuhkan sekali. Itu secara semula jadi kalau kepala air yang terbentuk secara semula jadi itu dia tidak susah dia mau runtuhkan. Tapi bila ada kacau ganggu akibat daripada aktiviti guna tanah, pembalakan hutan gitu, dia menghasilkan puing-puing. Jadi puing-puing ini yang membantu untuk menjadikan jisim aliran air itu semakin orang kata semakin padat dan juga mempunyai kuasa kinetik yang tinggi untuk membadai apa saja yang menghalang laluannya. Okey. So, langkah yang terakhir, Ya, saya tanya langkah yang terakhir ini bagaimana kita menggunakan teknologi yang ada itu, maklumat yang ada itu untuk membuat kajian-kajian yang lebih saintifik. Ini yang kurang sebenarnya berkaitan dengan fenomena kepala air ini, kajian-kajian yang saintifik yang berkaitan dengan fenomena kepala air dan juga bagaimana kita boleh melalui maklumat yang ada, maklumat yang terkumpul itu yang saintifik dan jelas itu kita boleh menambah baik SOP ataupun garis panduan kita yang sedia ada. Yang kedua mungkin kita boleh mewujudkan satu dasar ataupun perundangan yang mana dikenakan kepada mereka yang betul-betul ingkar dengan SOP yang disediakan. Sebenarnya begini, biasanya fenomena kepala air ni tidak dinafikan sebenarnya. Mereka dah tahu kepala air itu bahaya. Tapi disebabkan keinginan itu tidak terbatas, dengan masa yang ada, ini je masa yang saya ada untuk berrekreasi, hujan ke tidak hujan, dia tetap masuk. Jadi inilah sebenarnya yang saya lihat faktor yang sering menjadi berlaku di negara kita yang boleh menyebabkan kemalangan jiwa. Dari pengalaman kajian dan juga melakukan kerjasama dengan pihak agensi termasuk PBT dan juga pengurusan kawasan rekreasi ini, adakah mereka sudah ada ilmu, mereka sudah ada kepakaran untuk membuat apa yang dicadangkan oleh Dr. Frankie, ataupun memang sudah ada tetapi hanya mungkin satu dua kawasan sahaja yang mematuhi ataupun melaksanakan SOP seperti mana yang Dr. Frankie katakan tadi, tetapi inilah masanya ataupun sudah sampai masanya semua pihak yang menguruskan kawasan ini, sama ada agensi kerajaan, pihak swasta ataupun mereka yang menguruskannya, perlu lebih proaktif untuk mengelakkan apa yang kita dengar sekarang ini terus berlaku. Okey, dari segi kalau kita lihat ahli pakar macam dalam satu-satu agensi itu, macam ada negeri, persekutuan ataupun mana-mana agensi yang berkaitan dengan air itu, memang sudah ada ahli-ahli pakar, maksudnya yang secara pendidikan itu datangnya daripada ahli-ahli hidrologi, ahli-ahli geomorfologi, ahli-ahli geologi. Itu memang ada dalam setiap agensi. Jadi cumanya di sini apa yang menjadi masalah utama, kita sudah ada kawasan yang
lengkap dengan siren pun ada di kawasan Pahang. Kalau tak silap saya, dia ada kawasan yang sudah ada meletakkan siren, papan tanda yang berwarna-warni, merah, letak garang Ya, yang mudah menunjukkan dibaca ya. bahaya, Hmm. mudah dibaca. Jadi dia berbalik-balik kepada pengetahuan tentang fenomena kepala air kepada pengguna itu sendiri. Hmm. Maksudnya gini, pengguna itu yang sebenarnya yang macam mana nak cakap Perlu lebih cakna, lebih prihatin. dia kena, sebab itu bahaya. Seolah-olah kita macam nak pergi dalam bahaya tu. Kita kena menghindari bahaya tu. Ya. Kan, tapi mereka nak masuk disebabkan keinginan tadi tu. Jadi sebab tu saya Mungkin kita perlu mengangkat isu ini secara lebih kolaboratif, misalnya kerjasama dengan semua pihak. Misalnya orang ramai mungkin perlu merujuk kepada mereka-mereka yang biasa dengan rekreasi air ataupun atlet-atlet dalam sukan air, kerana mereka ini pakar. Mereka tahu bila hujan, air dah keruh, ada tanda-tanda ataupun angin dan sebagainya, mereka tidak akan masuk ke dalam sungai ataupun mereka cuba avoid. Begitu juga sudah sampai masanya ke ataupun kita perlu wujudkan majlis keselamatan rekreasi air untuk mereka yang berkunjung di kawasan-kawasan sebegini, Prof? Okey, kalau berkenaan dengan soalan ini, saya sangat-sangat tertarik dengan soalan macam ini sebab saya terlibat dengan penggubalan draft dasar air negara. Ya. Bila kita menubuhkan satu agensi baru dalam satu-satu agensi kerajaan melalui peringkat persekutuan ataupun peringkat negeri ini, isu utama dia adalah pertindihan, orang kata, bidang kuasa. Sebab dalam satu-satu bidang kuasa di negeri ataupun di persekutuan itu memang sudah ada agensi-agensi yang memantau berkaitan dengan bencana. Kalau kita tengok negara ni ada Majlis Keselamatan Negara itu sudah merangkumi semua pejenis bencana alam yang berlaku di Malaysia ini. Mereka akan terlibat dan agensi-agensi yang berkolaborasi dengan mereka seperti polis, JEPAN, Jabatan Pertahanan Awam, Bomba dan sebagainya, itu memang sudah ada. Mereka yang akan bertanggungjawab bila berlakunya apa-apa kemalangan ataupun apa-apa insiden di darat ataupun di dalam air. Jadi mereka itu sudah ada. Kalau untuk mewujudkan agensi baru ini, saya yakin bukan tidak dipersetujui. Kita melihat balik dalam konteks rekreasi yang berlaku di kawasan Jeram ini, satu aktiviti yang dia mempunyai had tertentu. Dia tidaklah sampai satu kawasan itu boleh boleh masuk sampai 1,000-2,000 orang, kan, yang boleh menyebabkan kawasan itu menjadi sesak. Jadi benda-benda begini berlaku secara terpencil. Jadi pendekatan saya mudah. Kalau kita faham konsep fenomena kepala air ini, kita yakin dan kita pasti boleh terhindar daripada fenomena tersebut. Tapi kalau kita faham tapi kita ambil mudah ataupun kita buat orang kata sambil lewa dengan fenomena tersebut, kita mencari masalah sebenarnya. Okey, menarik. Pastinya semua pencerahan dan perkongsian Dr. Frankie dapat membuka mata semua pemegang taruh kerana isu ini semakin menjadi cabaran bagi mereka yang berada di kawasan Jeram, mereka yang terlibat dengan rekreasi air ataupun orang ramai yang sentiasa mencari peluang untuk berada di kawasan semula jadi untuk berekreasi dan seumpamanya. Dr. Frankie Marcus Atta, terima kasih. Pensyarakanan Pusat Kajian Pembangunan Sosial dan juga Persekitaran FSSK Universiti Kebangsaan Malaysia. Itu sahaja perbincangan saya dengan Dr. Frankie, fenomena bencana kepala air dan bagaimana orang ramai perlu lebih prihatin tentang hal ini untuk mengelakkan kehilangan nyawa dan seumpamanya. Saya Nazri Kahar. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.